Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Nasional 8 edisi 12 September 2014 antara paparan utama malam ini. Pengarah lembaga peperiksaan digantung tugas. Miasta 3B dilancar carta rekod terpantas. Perjanjian utama perseturuan air Selangor dimeterai. Bersama saya Khairul Azwan Arba dan Nur Mazilana Muhammad Nur untuk perinciannya dalam Nasional 8. Kes kebocoran kertas soalan sains dan bahasa Inggeris UPSR 2014, Pengarah Lembaga Peperiksaan Dr. Naimah Ishak dan Timbalan Pengarah Operasi Lembaga Peperiksaan Dr. Wan Ilyas Wan Saleh digantung tugas berkuat kuasa serta-merta sehingga selesai siasatan. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan beliau tidak boleh lagi berkompromi dengan isu itu. Saya telah bincang dengan Ketua Setiausaha Kementerian Tan Sri Madinah telefon dengan Datuk Wan Azanah supaya tindakan diambil untuk menggantung tugas Ketua Pengarah Lembaga dia pengarah bukan Ketua Pengarah Lembaga Peperiksaan Malaysia Dr. Naimah binti Ishak dan Timbalan Pengarah Operasi Dr. Wan Ilyas bin Wan Saleh berkuat kuasa serta-merta mana dia tak boleh jalankan tugas, dan Datuk Misrah Haji Ibrahim Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan akan menjalankan tugas kerana siasatan sedang pun dilakukan. Jadi dalam tempoh siasatan itu maka dia digantung daripada menjalankan tugas-tugasnya. Berapa lama ini terserah berapa lama kes itu akan dapat diselesaikan. Berikutan itu, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Dr. Misrah Ibrahim akan menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Pengarah Lembaga Peperiksaan. Tan Sri Muhyiddin menjelaskannya kepada media selepas mengadakan pertemuan dua hala dengan Menteri Pelajaran Jepun Shikomura Hakubun pada mesyuarat Menteri Pendidikan ASEAN ASEAN ke-8 di Vientiane, Laos. Sementara itu, polis menubuhkan pasukan khas bagi menyiasat kes pembocoran kertas soalan sains dan bahasa Inggeris. Sekurang-kurangnya 3 penjawat awam telah dirakam percakapan. Difahamkan salah seorang daripada mereka guru di sebuah sekolah rendah di Johor. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur SAC Gan Kong Meng ketika dihubungi RTM mengesahkan 3 saksi dipanggil untuk diambil keterangan bagi mencari dalang terlibat. Setakat ini tiada tangkapan dibuat. Kes disiasat mengikut Akta Rahsia Rasmi 1972. 3 laporan polis dibuat, 2 di Putrajaya oleh Pegawai Kanan Lembaga Peperiksaan Malaysia LPM dan 1 di Johor oleh Pegawai Khas sebuah kementerian. Polis sedang mengumpul keterangan dan menjalin kerjasama dengan LPM dan beberapa agensi terlibat bagi mengenal pasti dalang yang terlibat. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi Balai Polis berhampiran. Berdasarkan siasatan awal polis, beberapa individu dan 4 lokasi panas atau hotspots telah dikenal pasti berhubung kebocoran kertas peperiksaan UPSR itu. Menteri Pendidikan 2 Datuk Seri Idris Jusoh dalam sidang media khas pagi tadi bagaimanapun enggan mengulas atau membuat andaian awal sama ada terdapat orang dalam yang menjadi dalang. Ada pegawai kita yang sentiasa berhubung dengan pihak polis, dengan pihak SKMM. Saya sendiri pun, kita sendiri pun berhubung dengan polis dan juga pihak SKMM, dan kita tak boleh beritahu individu mana-mana sangat terlalu spesifik, tapi kita dapat tahu bahawa mereka telah mengesani beberapa pengkhianat yang kita harap akan dibawa ke pengadilan. Peperiksaan. Cetakan boleh dibuat, bukan boleh buat di mana-mana saja. Ada banyak syarikat percetakan. Percetakan ini percetakan yang ada security dan ia merupakan satu logistik, dan tempoh 20 hari itu dirasakan musabah. Bagi peperiksaan UPSR tahun ini, seramai 473,100 jeda operasi standard, SOP, pengendalian dan pengurusan peperiksaan awam dan buku SOP setebal 800 muka surat.
SOP itu tegasnya akan diperketat bagi memastikan tiada ruang langsung untuk pihak tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan membocorkan kertas soalan. Untuk itu, satu jawatan kuasa bebas telah ditubuh bagi meneliti semula SOP. Ia akan dianggotai mereka berprofil tinggi dan pakar dalam bidang tertentu, antaranya teknologi maklumat, keselamatan dan logistik. Lepas DPR balik, kita akan bincang dengan dia. Kita dah luar percadangan dan kita akan buat pengumuman cepat. Bila DPR akan balik tu? Balik hari ini petang. Kementerian Komunikasi dan Multimedia sedia bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan menyiasat kebocoran kertas soalan UPSR yang disebarkan melalui media sosial. Menterinya Datuk Seri Ahmad Syabri Cip berkata perkara itu akan diambil menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM. Jelas Datuk Seri Ahmad Syabri, perbuatan membocorkan soalan tersebut sebagai satu tindakan sabotaj dan dianggap sebagai pengkhianat kepada anak-anak bangsa. Justru pihaknya akan memberikan kerjasama sepenuhnya dengan pihak berkuasa termasuk polis dan Kementerian Pendidikan. Saya akan meminta supaya sekiranya ada unsur-unsur mereka menggunakan media cyber misalnya, ianya akan disiasat, tindakan akan diambil untuk membantu pihak polis dan pihak Kementerian Pendidikan bagi memastikan mereka yang terlibat itu dibawa ke muka pengadilan dan dihukum dengan seberat-beratnya. Beliau ditemui pada program Himpunan Anak Muda Daerah Kemaman di Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Kemasik. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Selangor hari ini memeterai perjanjian utama bagi memuktamadkan semula industri perkhidmatan bekalan air Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dengan temeterainya perjanjian utama itu, Air Selangor Sendirian Berhad, sebuah entiti baharu, akan mengambil alih operasi dan penyelenggaraan loji rawatan air. Juga perkhidmatan pembekalan air yang sebelum ini dilakukan 4 syarikat konsesi. Kerajaan Persekutuan diwakili Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Srigar Abdullah, manakala Kerajaan Negeri oleh Setiausaha Kerajaan Selangor Datuk Muhammad Kushrin Munawi. Ia disaksikan Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air Datuk Seri Dr. Maximus Onkili dan Menteri Besar Selangor Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim. Dengan temeterainya perjanjian utama itu, Kerajaan Persekutuan yakin satu transformasi menyeluruh dapat dilaksanakan oleh Air Selangor Sendirian Berhad, sekaligus menjadi nadi kepada perkhidmatan bekalan air di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya bagi mewujudkan industri perkhidmatan air yang efisien, berdaya maju dan mapan. Hari ini memeterailah satu sejarah yang menandakan kerjasama erat dan komitmen berterusan di antara kedua-dua pihak untuk melaksanakan penyelesaian jangka panjang berkaitan isu air di negeri Selangor, wilayah-wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Meskipun proses itu mengambil masa yang panjang sehingga kira-kira 15 bulan, namun kedua-dua pihak tetap komited dan percaya bahawa pertimbangan politik harus diketepikan demi mencapai matlamat itu. Kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Negeri, walaupun terdapat perbezaan daripada konsep politik ni, saya rasa ini menunjukkan satu tanda bagaimana kita boleh mengurus negara ini dengan penuh kematangan untuk mencari jalan menyelesaikan masalah rakyat. Hadir sama pada majlis itu beberapa anggota Kabinet Persekutuan dan Exco Kerajaan Negeri Selangor. Sebelum ini, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Selangor telah menandatangani 2 perjanjian iaitu Memorandum Persefahaman MOU pada 26 Februari dan Perjanjian mengenai Persefahaman HOA pada 1 Ogos lalu. Dan perjanjian utama yang dimeterai hari ini antara lain merangkumi perkara berikut. Air Selangor Sendirian Berhad mengambil alih syarikat bekalan air Selangor Sendirian Berhad Syabas, Puncak Niaga Sendirian Berhad, PNSB, Konsortium Abas Sendirian Berhad, Abas dan pemegang lesen perkhidmatan iaitu Konsortium Air Selangor Sendirian Berhad, KASB.
Pengurusan Aset Air Berhad PAAB menyediakan peruntukan 1.68 bilion ringgit bagi memudah cara pengambil alihan Syabas, PNSB dan Abas oleh Air Selangor Sendirian Berhad. Sebagai balasan, Kerajaan Negeri Selangor akan memindah milik aset air kepada PAAB secara pegangan pajakan selama 45 tahun dengan jumlah peruntukan yang sama. Dan PAAB akan mengambil alih liability syarikat-syarikat konsesi dan pinjaman Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Selangor, Syabas dan PNSB dianggarkan berjumlah 7.45 bilion ringgit. Sebagai balasannya, Kerajaan Negeri Selangor akan memindah milik aset-aset air kepada PAAB dengan jumlah yang sama secara pegangan pajakan selama 45 tahun. Esok ialah hari penanaman calon bagi pilihan raya kecil Dun Pengkalan Kubur, Kelantan. Segala persiapan siap diatur Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan Polis Diraja Malaysia bagi memastikan semuanya berjalan lancar. Laporan lanjut bersama Atikah Muhammad Naim di Kompleks Perpaduan Terbuk di Tumpat, Kelantan. Silakan Atikah. Baik, Khai, terima kasih di studio. Baik, saudara, proses penanaman calon akan berlangsung di Pejabat Tanah dan Jajaran Tumpat dari jam 9 pagi hingga 10 pagi. Dan setakat ini, 6 borang pencalonan telah pun dikeluarkan. Namun setakat hari ini, calon BN dan PAS telah pun mengumumkan nama calon masing-masing. Mungkinkah ada kejutan hari esok? Baik, bersama-sama saya sekarang ini ialah Pegawai Pengurus Pilihan Raya Tuan Haji Muhammad Sobri Ramli yang juga Ketua Jajaran Tumpat Pejabat Tanah dan Jajaran Tumpat. Baik, Tuan Haji, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Berita Nasional. Baik, Tuan Haji, persiapan proses penanaman calon esok, apakah jangkaan Tuan Haji secara keseluruhannya? Kita percaya perjalanan proses penanaman calon besok akan dapat berjalan dengan lancar kerana kita dah buat persiapan beberapa hari yang lepas. Dan kita juga dipantau oleh pihak SPR Kelantan dan juga SPR Putrajaya. Dari segi teknikalnya, bagaimana? Dari segi teknikal dan segala aspek. Kita telah bermesyuarat dan untuk beberapa kali dan segala persidangan kita telah pun di-approve lah oleh SPR Kelantan dan juga SPR Putrajaya. Keputusan diberi dari segi persidangan. Saya kata dah 99% lah. Menunggu saja bakal calon untuk ke bilik penanaman calon besok pagi. Baik, pukul berapa agaknya Tuan Haji pengesahan nama calon yang akan bertanding dapat diumumkan esok tu? Kita jangka kita buka pukul 9 pagi, kita tutup pukul 10 pagi. Dan saya rasa lebih kurang 20 minit kita 10.20 atau 10.30 kita boleh announce pengumuman siapa yang akan bertanding. Sebelum pukul 11 lah? Sebelum pukul 11, insyaAllah. Baik, Tuan Haji, bagaimana pula dengan kawalan penyokong-penyokong? Apakah syarat-syarat yang dikenakan kepada parti-parti yang bertanding untuk memastikan kelancaran proses penanaman calon itu? Okey, kita telah pun ada mesyuarat dengan pihak-pihak yang akan bertanding dan pas-pas lah pun dikeluarkan kepada parti-parti yang akan untuk calon penanaman besok. Kita telah mengeluarkan 100 pas untuk setiap parti dan sehingga kini kita telah mengeluarkan sebanyak 230 pas kepada penyokong-penyokong parti yang terlibat. Dan saya suka mengingatkan bahawa hanya mereka yang ada pas saja yang boleh masuk ke kawasan penanaman calon Maksudnya besok. Yang tiada pas tak boleh masuk perkarangan di luar pagar itu saja. Tidak boleh. Dia dikawal oleh polis. Ya. Baik, nasihat Cik Sobri, Tuan Haji Sobri kepada calon-calon yang bertanding mungkin. Saya suka sekali saya menasihatkan supaya calon-calon, bakal calon besok supaya borang-borang yang nak dikemukakan lengkap dan buat persiapan sama ada nak datang dengan pencadang penyokong dia sendiri. Jadi mereka juga patut menasihat pada penyokong-penyokong mereka supaya tidak begitu agresif. Jadikanlah besok suatu hari yang sangat ceria. Kita sama-sama melihat supaya perjalanan demokrasi itu dapat berjalan dengan baik, insya-Allah. Baik, terima kasih Tuan Haji dan sudi bersama kami. Semoga penanaman calon esok berjalan dengan lancar. Itu yang kita harapkan ya. InsyaAllah. Baik, terima kasih. Baik, laporan seterusnya. Pilihan raya kecil ini diadakan setelah wakilnya Datuk Nur Zaidi Omar meninggal dunia akibat kanser di Goreng Jawa bulan lepas.
Dun Pengkalan Kubur mempunyai 24,039 pengundi, majoritinya Melayu. Hampir 52% pengundinya adalah lelaki dan pengundi berdaftar paling ramai ialah kategori umur 30 hingga 39 tahun iaitu 5,744 atau 24%. 23% lagi pengundi berusia antara 21 hingga 30 tahun. Setakat ini, 2 calon telah mengesahkan untuk bertanding bagi PRK Pengkalan Kubur iaitu calon mewakili BN dan calon mewakili PAS. BN menamakan Mat Razi Mat Ail, 49 tahun yang lebih dikenali sebagai Ustaz Mat Razi, dilahirkan di Kampung Ketil, Pengkalan Kubur sebagai calonnya. Bapa kepada 6 cahaya mata dan suami kepada Khairus Hussein ini merupakan pemegang ijazah Sarjana Muda Kepujian Sejarah dan Persuratan Melayu daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Selain terlibat dalam dunia politik, Mat Razi yang pernah menimba ilmu di sekolah pondok juga merupakan bekas guru Al-Quran, Qari, EJK dan Imam Sambilan di Masjid Simpangan sejak 2003 dan aktif menguruskan jemaah yang ingin mengerjakan umrah sejak 2 tahun lalu. Beliau juga adalah pengasas kepada Pondok Simpangan, tumpat di atas tanah wakafnya sendiri di Kampung Simpangan yang memberi pendidikan agama percuma kepada para pelajar. PAS pula menamakan Setiausaha PAS Tumpat Wan Rosdi Wan Ibrahim sebagai wakil parti itu. Wan Rosdi, duda berusia 57 tahun, merupakan seorang kontraktor di Kampung Bendang Pak Yong, Tumpat. Dibesarkan di Tanah Merah, beliau merupakan kelulusan Institut Kemahiran Mara IKM Sungai Petani Kedah dalam bidang binaan bangunan. Baik, berbeza ideologi politik dan dicalonkan mewakili 2 parti berbeza, namun ia bukan alasan untuk calon BN dan calon PAS bagi PRK Pengkalan Kubur untuk bermasa muka. Malah kedua-duanya, Mat Razi Mat Ail dan Wan Rosdi Wan Ibrahim yang bersembahyang Jumaat di masjid yang sama iaitu Masjid Al-Huda Mukim Ketil Pengkalan Kubur ini dilihat berpelukan mesra sebaik saja selesai menunaikan solat. Kedua-duanya juga dilihat berbual mesra antara satu sama lain selepas solat Jumaat. Ahli jemaah turut mengambil peluang untuk bersalaman dengan Mat Razi dan Wan Rosdi. Sebelum itu, kedua-dua mereka bersama 2,000 jemaah lain menunaikan solat Jumaat yang diimamkan oleh Rostan Cik Mat. Kedua-duanya juga menyatakan komitmen untuk berkempen secara berhemah dan bersih sesuai dengan tradisi masyarakat Kelantan yang bersopan santun. Di Masjid Pengkalan Kubur saya tidak asing kerana itu adalah masjid yang daripada kecil saya sehinggalah dewasa saya sentiasa bersama dengan jemaah-jemaah dan ahli-ahli jemaah bolehkah dikatakan mengenali diri saya kerana saya anak kelahiran Kampung Ketil Pengkalan Kubur dan keluarga yang ramai di kawasan sekitar, insya-Allah. Yalah, dan kempen bersih dan saya sendiri pun kalau kita punya saya punya background pun tidaklah kata apa ni perkataan tidak kasar-kasar lah. Jadi dalam konteks keselamatan kita akan patuh pada arahan pihak berkuasa. Insya-Allah kita patuh. Masjid Al-Huda Pengkalan Kubur ini dirasmikan oleh Perdana Menteri kedua Tun Razak Hussein. Ketika ditemui RTM di Masjid Mukim Simpangan Hilir, Ustaz Mat Razi berkata beliau akan terus menjaga kebajikan 20 pelajar pondoknya walaupun jadual harian beliau yang semakin padat selepas diumumkan sebagai calon PRK Pengkalan Kubur. Mat Razi berkata beliau akan tetap menjalankan tugas harian termasuk guru mengaji Quran di Masjid Mukim Simpangan Hilir Pengkalan Kubur sambil dibantu pengajar yang telah dilantik sejak 2 tahun lalu. Pada masa sama beliau akan memastikan hasrat Allahyarham Datuk Nur Zahidi Omar membangunkan generasi ulul albab terlaksana. Sebelum ni arwah selalu bertanya khabar lah. Dia sebagai sumber inspirasi saya lah. Dan membangkitkan semangat motivasi saya dalam mengembangkan lagi institusi pondok kerana
katanya buatlah apa yang terbaik, dia ada di belakang. Jadi saya... Baik, sekian sahaja lintas langsung dari Pengkalan Kubur Kelantan. Kita terus saja bersama dengan Khai dan Mazalina di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Atika dengan perkembangan langsung dari Pengkalan Kubur Kelantan sebentar tadi. Kai, kita ke berita seterusnya. Baik, kita ke berita yang seterusnya. Tepat jam 6.05 pagi waktu Malaysia, satelit komunikasi ke-6 Miasat 3B berjaya dilancarkan ke orbit dalam masa hanya 48 minit. Sekaligus menjadikannya satelit yang paling pantas dilancarkan dari tapak pelancaran utama Agensi Angkasa Eropah ESA di Kourou, French Guiana. Hanim Muhli berada di Kourou bagi memberikan liputan terperinci pelancaran Miasat 3B. Hanim, apa status satelit itu? Adakah ia akan terus beroperasi? Belum beroperasi lagi, Kai, Lina. Ia hanya akan beroperasi pada 15 Oktober ini kerana Miasat 3B perlu melalui in-orbit testing IOT, iaitu percubaan dalam orbit terlebih dahulu. 48 minit masa yang diambil oleh Miasat 3B daripada koman ataupun arahan diberikan sebaik sahaja pelancaran bermula sehingga ke orbit. Masa yang sangat pantas sebenarnya. Ia mencipta sejarah sebagai satelit komunikasi terpantas yang pernah dilancarkan yang merupakan milik Miasat. Dan selain French Guiana, sebenarnya satu lagi tapak pelancaran satelit adalah di Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan. Tetapi sekiranya Miasat 3B dilancarkan di sana, ia akan mengambil masa 9 jam untuk berada di kedudukan yang sama. Jadi sebenarnya di Kourou, French Guiana ini adalah tapak pelancaran paling tepat sekali untuk Miasat 3B dan ia juga merupakan lokasi paling hampir dengan kedudukan orbit yang akan diduduki Miasat 3B. Sewaktu pelancaran tadi 27 minit adalah masa diambil untuk Miasat 3B tiba ke kedudukan 250 km dari bumi, dan apa yang berlaku di situ ialah pelepasan Miasat 3B daripada roket pelancar Ariane 5, dan pelepasan itu sebenarnya untuk membolehkan Miasat 3B diletakkan ke orbit berputar geostation dalam tempoh 5 hari oleh enjin khas yang digelar Apogee. Ia mengambil masa kira-kira 20 minit lagi selepas itu untuk berada ataupun untuk ke lokasi in-orbit testing dan akan kekal di kawasan itu dalam tempoh 7 hingga 10 hari sebelum bergerak ke orbit 91.5 darjah timur untuk beroperasi sepenuhnya pada pertengahan bulan depan. Dan di kedudukan terakhirnya itu, Miasat 3B dengan jangka hayat 15 tahun akan menyertai Miasat 3 dan juga Miasat 3A untuk mewujudkan lokasi orbit berkuasa tinggi dan lasak di rantau Asia. Berbeza dengan Miasat 3B, Miasat 3 yang dilancar pada Disember 2006 dan Miasat 3A yang dilancar pada Jun 2009, kedua-duanya dilancarkan ke orbit berkenaan iaitu 91.5 darjah timur dari Kazakhstan. Miasat 3B merupakan satelit terbesar negara setakat ini dan ia seberat 5,897 kg, dibangunkan dengan kos kira-kira 370 juta dolar Amerika bersamaan 1.13 bilion ringgit untuk menyediakan tambahan 48 transponder KU band berkuasa tinggi. Apabila ia beroperasi kelak, ia akan meluaskan perkhidmatan direct to home DTH, iaitu perkhidmatan terus ke rumah, bukan sahaja di seluruh Malaysia tetapi juga di seluruh India, Indonesia dan Australia secara keseluruhannya meliputi kawasan 13.2 juta kilometer persegi dan mencapai 2 bilion penduduk. Manfaat daripadanya, baik, lebih banyak saluran TV berkonsepkan definisi tinggi HD dapat diwujudkan dan dalam masa lebih kurang 2 hingga 3 tahun lagi Ultra HD pula, iaitu 4 hingga 8 kali ganda lebih baik daripada HD bakal memasuki pasaran Malaysia. Pelancaran bersejarah pada jam 7.05 malam 11 September hari Khamis waktu French Guiana disaksikan oleh delegasi Malaysia, wakil-wakil tertinggi daripada pihak Miasat dan juga timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari menyaksikan sendiri pelancaran bersejarah itu, dan beliau selepas pelancaran itu mengumumkan bahawa Miasat 3B telah berjaya dilancarkan dan yakin dengan pelancaran itu bahawa satu lagi lonjakan dalam infrastruktur pembangunan infrastruktur ICT negara. Pelancaran satelit Miasat 3B tadi dua benda, iaitu pertama dari segi telekomunikasi dan keduanya dari segi DTH. Dan kita dapati bahawa dengan pelancaran Miasat 3B ini, ianya akan menyokong kelancaran
TV berbayar kerana ia menyokong platform untuk DTH. Dan insya-Allah dengan pelancaran Miasat 3B ini, ianya dapat merangkumi negara seperti Indonesia, Australia, India dan juga Malaysia. Jadi kita ucap tahniah sekali lagi lah kepada Miasat kerana di atas kejayaan pelancaran Miasat 3B ini. Miasat 3B adalah hasil kerjasama lebih 3 tahun antara pihak Miasat, pengeluar satelit Airbus Defence and Space dan juga penyedia perkhidmatan pelancaran satelit Ariane Space. Buat masa ini belum ada perkabaran daripada pihak Miasat untuk membangunkan satelit yang memberi fokus kepada pertahanan negara. Tetapi Miasat sebenarnya tidak menolak kemungkinan itu, dan buat masa ini Miasat juga menegaskan bahawa satelit yang dibangunkan adalah 100% bagi tujuan perkhidmatan komunikasi dan tidak boleh membantu dalam aspek pengimejan ataupun dalam aspek menjejaki kedudukan terakhir pesawat yang hilang seperti dalam insiden pesawat MH370. Pelancaran Miasat 3B hari ini lebih berfungsi kepada untuk sektor telekomunikasi dan juga untuk DTH. Jadi kita nampak dia bukan solely untuk fungsi yang kita rasakan bahawa ia dapat membantu untuk menjejaki insiden-insiden yang berlaku seperti MH370. Jadi kita jelas setiap yang dilancarkan setakat ini untuk 66 satelit adalah lebih berfungsi kepada telekomunikasi dan juga untuk broadcasting. Jadi dengan pelancaran Miasat 3B untuk menyertai Miasat 3 dan juga Miasat 3A, perkhidmatan video akan diperkukuh dan bagaimanapun Miasat tidak berhenti di sini. Walaupun baru saja dilancarkan, Miasat telah pun mengumumkan akan melancarkan satelit komunikasi ketujuhnya yang diberi nama Miasat 3C dalam tempoh separuh kedua tahun 2016, dan Miasat telah meletakkan sasaran satu satelit baharu akan dilancarkan bagi setiap 18 bulan untuk tujuan memperkukuh perkhidmatan dan liputan video khususnya di rantau Asia. Kai, Lina. Baik, terima kasih Hanim dari Kuru French Guiana atas laporan sebentar tadi. Baik, kita ke perkembangan lain. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang sedang melakukan lawatan rasmi ke Azerbaijan diberi sambutan rasmi negara di dataran Istana Presiden. Lawatan bersejarah itu yang pertama buat Datuk Seri Najib sejak kedua-dua negara menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1993. Ketibaan Datuk Seri Najib disambut Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev yang kemudiannya mengiringi Perdana Menteri memeriksa perbarisan kehormat pasukan keselamatan negara itu. Presiden Azerbaijan kemudiannya memperkenalkan Perdana Menteri kepada barisan Menteri Kabinet dan anggota diplomatiknya. Hadir bersama isteri Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansor dan isteri Presiden Mehriban Aliyev. Sejurus selepas sambutan berkenaan, Perdana Menteri dan Presiden Azerbaijan mengadakan pertemuan empat mata yang berlangsung penuh mesra dan muhibah di samping menghadiri mesyuarat dua hala antara kedua buah negara. Kedua-dua pemimpin juga menandatangani satu deklarasi bersama mengenai hubungan persahabatan dan kerjasama Malaysia-Azerbaijan selain menyaksikan majlis menandatangani beberapa perjanjian persefahaman MOU. MOU tersebut adalah antara Petronas dan SOCAR iaitu syarikat minyak kebangsaan Azerbaijan serta perjanjian persefahaman dalam bidang latihan diplomatik. Lawatan dua hari ini membuka ruang kerjasama yang lebih luas antara Malaysia dan Azerbaijan dalam pelbagai bidang terutama perdagangan dan pelaburan. Jumlah dagangan dua hala dengan Azerbaijan pada tahun lepas bernilai lebih 57 juta ringgit. Jumlah ekspor Malaysia pula berjumlah lebih 48 juta ringgit, manakala jumlah import bernilai lebih 9 juta ringgit. Antara ekspor utama Azerbaijan ke Malaysia ialah minyak mentah dan peralatan saintifik, manakala ekspor Malaysia ke Azerbaijan terdiri daripada barangan elektrik, produk getah dan mesin. Sempena lawatan rasmi Perdana Menteri itu, Malaysia dan Azerbaijan menandatangani satu deklarasi bersama untuk memperkukuh kerjasama dua hala. Melalui deklarasi bersama ini, kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang akan dipertingkat.
antaranya tenaga, keselamatan, perdagangan dan pelaburan, pelancongan, sains dan teknologi serta sukan. Dalam pernyataan bersama selepas itu, kedua-dua pemimpin yakin deklarasi bersama ini akan mempercepat kerjasama dua hala demi faedah kedua-dua negara. We had two meetings, FOID meeting and delegation meeting, and the conclusion of both meetings have been very, very positive, and I will like to say that the main focus, of course, will be energy, oil and gas. We will bring to the table the experience, quite an enormous experience of Petronas and the technology that Petronas has and that we can assemble to help develop your oil and gas industry. Today we discussed also the prospects for economic cooperation. We agreed that we should increase and try to stimulate the growth of our companies to invest and work in our countries. Today, at the business session of our business group, there will be a presentation of opportunities of Azerbaijan and business opportunities and the practical steps which can be taken in order to have more Malaysian companies in our country. Kedua-dua pemimpin juga menyaksikan dua perjanjian persefahaman MOU antara Petronas dengan SOCAR, syarikat minyak kebangsaan Azerbaijan. MOU pertama melibatkan kerjasama dalam sektor minyak dan gas, manakala MOU kedua dalam bidang latihan diplomatik. Jelas Perdana Menteri, perjanjian persefahaman ini membuka pintu kepada kerjasama lebih luas syarikat minyak dan gas Malaysia Azerbaijan. Not only to discover oil, but also to enhance its recovery, and some of the old fields can be rehabilitated. At the same time, looking at new exploration possibilities and connecting Azerbaijan gas, particularly gas, to the global or in particular the European marketplace. Lawatan dua hari ini membuka ruang kerjasama yang lebih luas antara Malaysia dan Azerbaijan dalam pelbagai bidang, terutama perdagangan dan pelaburan. Malaysia turut menawarkan kebakaran syarikat-syarikat tempatan untuk mengambil bahagian dalam pembangunan Azerbaijan. Jumlah ekspor Malaysia ke negara itu berjumlah lebih 48 juta ringgit, manakala jumlah import lebih 9 juta ringgit. I believe that as a result of this visit, my meeting with the business community later on today, we will look at other opportunities as well, because Malaysian companies have all-round expertise in infrastructure building, public housing, power generation, sanitation, water development, many areas in which Malaysian companies can participate in your development, as well as sourcing some of the electrical products that we can supply to your country. Antara ekspor Malaysia ke Azerbaijan termasuk barangan elektrik, produk getah dan mesin, manakala ekspor utama Azerbaijan ke Malaysia adalah minyak mentah dan peralatan saintifik. Malaysia tidak akan memperjudikan keselamatan anggota penyiasat dari negara ini selepas berhadapan kesukaran untuk masuk ke kawasan nahas pesawat MH17 di timur Ukraine. Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata berikutan itu pertimbangan bukan sahaja dibuat untuk masuk ke kawasan nahas, malah perjalanan ke lokasi terbabit juga perlu selamat bagi pasukan penyiasat. Beliau berkata demikian kepada media sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Datuk Seri Syamuddin merumuskan lawatannya ke Ukraine bukanlah sesuatu yang mudah berdasarkan lanskap dan krisis pergolakan di negara itu. Malaysia tak akan masuk ke kawasan nahas ni persendirian. We will not take a unilateral action. There is an understanding between the Dutch, the Russians, the Ukrainians, that it must be a joint effort, and this I hope will reduce the likelihood and risk as regards the safety of our personnel. Lawatan Datuk Seri Syamuddin ke Ukraine bertujuan memastikan pasukan penyiasat Malaysia dapat masuk ke lokasi kejadian sebelum tiba musim sejuk serta membawa pulang mayat mangsa yang belum ditemui.
Misteri kedai barang lusuh hanya beroperasi pada lewat malam terbongkar. Paparannya seketika nanti. Fenomena ribut matahari yang berlaku semalam dan dijangka berlanjutan hingga Ahad ini tidak memberi kesan kepada manusia. Ketua Unit Penyelidikan Sains Angkasa Agensi Angkasa Negara Angkasa, Muhammad Fairuz Asilam berkata, kesannya lebih kepada gangguan bekalan kuasa. Muhammad Fairuz ketika dihubungi RTM berkata langkah pencegahan diambil untuk mengatasinya dan fenomena sukar diramal bila akan berlaku. Ribut geomagnetik yang berlaku kali ini kebetulannya ialah kelas G. Kelas G ni maksudnya dia menghasilkan ribut geomagnetik yang memberi kesan yang minor, kesan yang kecil sebab dia ada G1, G2, G3. Jadi dalam kategori G1. Kesan kepada aktiviti matahari tersebut ialah yang pertama dia boleh memberi gangguan kepada bekalan kuasa ataupun power grid kerana dia boleh menyebabkan berlakunya arus arohan dan kerosakan di transformer. Tetapi dalam era sekarang ini yang mana kesan-kesan ini semuanya sudah diketahui oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab, maka mereka sudah pasti telah mengambil langkah-langkah pencegahan yang sepatutnya. Kesan seterusnya ialah apabila berlakunya aktiviti matahari ini, dia menyebabkan lapisan atmosfera bumi mengembang. Yang mana pengembangan ini boleh mengganggu satelit yang berada di low Earth orbit, di orbit rendah bumi. Orbit rendah bumi ini bermaksud orbit yang berada 1,000 km daripada bumi. Jadi maksudnya dia boleh mengganggu jangka hayat satelit itu disebabkan oleh pengembangan atmosfera bumi. Secara umumnya kesannya lebih kepada teknologi, instrumen, terutamanya aset-aset yang berada di orbit lah, satelit, International Space Station, ataupun kalau ada astronot yang nak berjalan, nak memperbaiki International Space Station pada waktu sekarang, akan dinasihati supaya menangguhkan keluar daripada ISS kerana kesannya boleh menyebabkan radiasi yang tinggi kepada astronot. Jadi pentinglah kita sebagai manusia bertanggungjawab untuk mengambil berat dan melindungi sistem pertahanan bumi kita supaya sentiasa kukuh. Misteri sebuah kedai barang lusuh yang hanya beroperasi pada lewat malam terjawab apabila ia didapati markas geng curi kereta. 3 suspek yang dicukup didapati mempunyai 12 rekod jenayah termasuk bunuh. Menurut Ketua Polis Daerah Sentul ACP R. Munusami, kegiatan suspek berjaya dibongkar pasukan khas siasatan IPD tengah malam tadi. Pemeriksaan mendapati bengkel yang beroperasi di Jinjang Utara itu dijadikan tempat meleraikan kenderaan curi. Suspek berusia dalam lingkungan 30-an dicekup. 3 buah kereta, 2 lori dan 1 bangkai kereta ditemui. Turut dirampas lebih 100 tong gas dipercayai muatan salah sebuah lori yang dicuri. Dan kita juga telah menjumpai satu alat untuk menghidupkan enjin. Dan kami percayalah mungkin apabila kereta ini dicuri, dia punya kunci ini dikeluarkan dan digantikan dengan yang ini. Siasatan mengesyaki komponen kenderaan yang dilerai dijual ke bengkel kenderaan. Geng terbabit dipercayai aktif sejak 3 bulan lalu di sekitar Jinjang dan Kepong. Kes disiasat mengikut Seksyen 379A Kanun Keseksaan dan 411 Kanun Sama. Pendapatan isi rumah bulanan penengah atau media negara bagi 2014 meningkat kepada RM4,258 berbanding RM3,626 pada 2012. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Wahid Omar menjelaskan angka awal kajian pendapatan isi rumah 2014 yang menunjukkan purata pendapatan isi rumah melepasi RM5,900 sebulan hanyalah angka bulanan purata. Jelas beliau, kajian pendapatan isi rumah 2014 dilakukan secara terperinci dengan mengambil kira purata bulanan dan penengah. Min ni ataupun purata ini biasanya dia boleh diinfluenskan oleh pendapatan yang tinggi dan sebab tu apabila saya sebut purata pendapatan ini meningkat daripada RM5,000 kepada RM5,900, tapi kalau median tu dia juga meningkat daripada RM3,626
kepada paras 4,258. So ini nak menunjukkan bahawa ia meningkat. Tapi sebagai yang saya sebutkan tadi, median ini bermakna mereka yang ke-50. Maknanya dalam 7 juta isi rumah yang ada di Malaysia sekarang ini, pendapatan yang ke-3.5 juta itu merupakan mereka yang berpendapatan 4,258. Ini jumlah pendapatan, termasuklah yang pendapatan pelaburan dan juga pendapatan daripada transfer, termasuklah BRIM dan sebagainya. Dan ini bermakna 50% daripada jumlah isi rumah berpendapatan lebih dan 50% berpendapatan kurang daripada 4,258. Datuk Seri Wahid berkata demikian sebagai menjawab kekeliruan berhubung purata pendapatan isi rumah negara yang telah meningkat kepada RM5,900 sebulan pada 2014 berbanding RM5,000 pada 2012. Angka awal kajian pendapatan isi rumah 2014 juga menunjukkan jumlah isi rumah berpendapatan bawah RM3,000 juga berkurangan kepada 28% berbanding 38% pada 2012. Hasil penuh kajian pendapatan isi rumah 2014 yang akan dibentangkan awal tahun depan melibatkan 2 kali ganda jumlah responden berbanding kajian sebelumnya. Sementara itu, Datuk Wahid Omar berkata nisbah gaji kepada KDNK disasar berkembang kepada kadar optimum 40% dalam tempoh jangka panjang seiring peningkatan produktiviti. Nisbah gaji kepada KDNK di Malaysia telah melonjak sebanyak 106.3% menjadi 33.6% tahun lalu berbanding 29.5% pada 2005. Ke arah memperkukuhkan lagi kedudukan usahawan tempatan terutamanya golongan belia. Majlis Tindakan Ekonomi Malaysia MTEM menganjurkan agenda lokalism, kempen yang disasar untuk meraihkan usaha perniagaan dan usahawan di Malaysia. Berlangsung selama 4 hari bermula 17 September depan pada acara Gabungan Rakan Usahawan Aspirasi Terhebat Grade 2014, program tersebut mendapat kerjasama daripada usahawan belia khususnya dalam industri kreatif. Penglibatan lebih ramai usahawan dari pelbagai bidang dialu-alukan bagi menjayakan lagi program tersebut. Kita dah bekerjasama dengan golongan-golongan yang terlibat dengan pertanian. Kita dah terlibat dengan IT, tech. Ini satu yang perkembangan yang baiklah kan. Sebagai daerah, kita orang tak tahu, mungkin daripada seni ini macam saya cakapkan tadi, agaknya apabila kita berhubung dengan mereka, lebih ramai orang kata, artis pun usahawan juga ya. Inisiatif ini juga merupakan sebahagian usaha bagi melonjakkan sumbangan sektor keusahawanan sebanyak 40% kepada keluaran dalam negara kasar menjelang 2020 berbanding 34% ketika ini. Baik, tiba masanya untuk segmen sukan. Terus saja bersama rakan penyampai Maman Akhtar Haji Hamzah untuk perkembangannya. Silakan Akhtar. Terima kasih Khairul dan juga Nur Mazalina. Baiklah, antara tumpuan menarik dalam Sukan Nasional 8 malam ini, hoki optimis cipta kejutan. Dan kerana kecewa, Bento letak jawatan. Semuanya selepas ini. Baiklah, kita mulakan dengan persiapan skuad hoki ke Sukan Asia ke-17 berbekalkan senjata rahsia ke Incheon. Ketua Jurulatih Hoki sementara Arul Selvaraj yakin strateginya untuk itu mampu membantu skuad negara meraih pingat emas sekaligus menempah tiket secara automatik ke Sukan Olimpik 2016 Rio de Janeiro, Brazil. Strategi yang dirahsiakan itu merupakan satu perang psikologi buat skuad kebangsaan mencapai sasaran ditetapkan di Sukan Asia. Ini kerana jika memenangi pingat emas, Malaysia akan layak ke Sukan Olimpik tanpa perlu menempuh laluan yang sukar dengan bertanding di Liga Dunia di India dan Singapura selepas itu. Pada sesi latihan terakhir di Stadium Hoki Bukit Jalil, Arul mempertajamkan barisan serangan dan pertahanan berikutan corak permainan pantas ketika ini.
Ini termasuk memberi lebih tumpuan kepada set piece pukulan sudut penalti. Skuad negara telah menjalani latihan sejak 30 hari lalu sebab Arul mula mengambil alih pasukan pada 18 Ogos. Pengalaman saya dan berdasarkan pada pemain yang saya tahu apa kebolehan mereka. Malaysia yang menduduki ranking ke-13 dunia diundi dalam kumpulan A bersama Singapura, Bangladesh, Korea Selatan dan Jepun. Skuad negara akan berlepas ke Incheon Khamis depan dan membuka saingan sepasangnya berehat sehari berdepan Singapura pada Sabtu. Laluan getir menanti pada 25 September di mana anak buah Arul akan berdepan tuan rumah Korea Selatan. Walaupun tindakan Arul Sevaraj sedikit berisiko, Ketua Pasukan Azlan Misrun menyambut baik keputusan yang dibuat jurulatih tersebut. Beliau dan rakan sepasukan kini semakin yakin untuk membawa cabaran negara ke Incheon. Apa yang saya lihat, kami setelah coach digantikan dengan coach Arul Sevaraj, keadaan kembali orang kata baiklah dalam pasukan dan kita sentiasa fokus. Memang daripada awal kita fokus untuk Asian Game yang kita nak achieve something achieve sesuatu, iaitu kita yang tak pernah menang gold medal di Sukan Asia. Jadi apa yang kita lakukan, persiapan, saya rasa alhamdulillah kita punya persiapan baik dan semuanya masih lagi orang kata dalam semangat dan fokus yang sangat-sangat tinggi lah. Arul membuat kejutan apabila menyenaraikan hanya seorang penjaga gol S. Kumar ke Sukan Asia sebagai senjata psikologinya. Andai S. Kumar mengalami kecederaan, Muhammad Izzat Hakimi akan menggalas tugas sebagai pengganti. Arul terpaksa mementingkan pemain posisi lain berbanding penjaga gol yang dikira kurang risiko kecederaan. Ini berikutan hanya 16 pemain boleh dibawa ke Incheon berbanding 18 orang kebiasaannya. Baiklah, sekian sukan. Kita kembali bersama Khairun dan juga Nur Mazalina. Silakan. Baik, terima kasih Akhtar dengan perkembangan sukan sebentar tadi. Ya, dan untuk mengetahui antara yang popular di laman sosial, kita ikuti pula segmen trend bersama Faris Izzat Syahrudin. Baik, teruskan Faris. Baik, terima kasih Kai dan juga Lina. Anda kini masih lagi bersama dengan saya Faris dalam segmen Trend untuk Nasional 8 pada malam ini. Seperti biasa, Trend akan memfokuskan kepada topik-topik utama yang menjadi caret utama pengguna-pengguna ataupun rakyat Malaysia khususnya di dalam media sosial sepanjang minggu ini. Baik, untuk yang menduduki tempat pertama dapat kita saksikan di sini, walaupun sudah beberapa minggu, namun isu MH17 masih lagi menjadi tumpuan pengguna-pengguna di laman maya. Ini kerana 30 orang pasukan penyiasat Malaysia telah pun dihantar ke Ukraine, namun mereka masih lagi belum mendapat akses ke lokasi nahas. Ini berikutan akibat pergolakan di antara puak pemisah Ukraine dan juga Rusia yang masih belum reda. Walaupun gencatan senjata telah pun dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Namun dengan laporan awal siasatan yang dikeluarkan Belanda pada awal minggu lalu, Rusia dan Ukraine kini kembali untuk saling menuduh mengenai siapakah yang bertanggungjawab dalam menembak jatuh pesawat MH17. Apapun, Menteri Pertahanan kita kini masih lagi berada di sana untuk membuat rundingan bagi memberi perkabaran untuk melegakan perasaan baki ahli keluarga yang masih lagi menanti di Malaysia. Baiklah, menduduki tangga kedua dapat kita saksikan di sini isu mengenai UPSR. Ini sememangnya minggu yang cukup getir bagi Kementerian Pendidikan, apatah lagi kepada adik-adik kita yang menduduki peperiksaan UPSR ini akibat kertas sains dan juga bahasa Inggeris telah membocor dan telah disebarkan melalui laman media sosial dan menyebabkan kementerian telah memutuskan agar kesemua calon, iaitu seramai 473,175 orang calon untuk menduduki ujian peperiksaan UPSR ini semula pada 30 September yang akan datang. Kita beralih pula kepada enjin carian Google. Baik, untuk minggu ini kepada penggemar iPhone, umpama tidur tak lena, mandi tak basah. Manakan tidak, kerana syarikat pengeluar Apple bakal mengeluarkan edisi terbaru iPhone, iaitu iPhone 6, 6 Plus dan juga iWatch.
Jadi carian yang paling popular bagi rakyat Malaysia sudah pastinya apakah feature-feature yang baru bakal dikeluarkan oleh Apple dan juga harga pasaran di Malaysia. Baiklah, kepada anda penggemar produk Apple ini, khususnya iPhone, sudah pasti ternanti-nanti akan produk ini di pasaran Malaysia. Kita kembali semula kepada enjin carian Yahoo menduduki tempat keempat untuk ketika ini mengenai banjir besar di India yang melibatkan kawasan di Jammu dan juga Kashmir. Bencana terburuk dalam tempoh 50 tahun ini setakat ini telah mengorbankan lebih 400 orang dan juga telah menjejaskan kira-kira 60 warga ataupun rakyat Malaysia yang terkandas, kebanyakannya pelajar. Namun 11 orang pelajar telah pun selamat tiba di Malaysia semalam dan menyifatkan terselamat daripada bencana sebesar itu adalah satu rahmat. Obama juga telah mengumumkan bahawa kumpulan militan IS telah mengancam Amerika Syarikat dan ia tidak akan selamat di mana juga mereka berada. Itu tadi 5 tumpuan utama yang menjadi pilihan kami untuk trend minggu ini. Dan kepada anda, sebelum saya teruskan kepada Kai dan juga Lina, dan kita akan beralih kepada laman YouTube untuk menyaksikan satu video yang sememangnya menjadi fokus utama rakyat Malaysia, disaksikan oleh seluruh rakyat Malaysia, diterbitkan oleh The Malay Mail Online. Video ini berkenaan ujian terhadap rakyat Malaysia, pelbagai kaum, yang membuktikan bahawa kita semua tidak akan membelakangkan sesama sendiri kerana kita semua sayangkan negara Malaysia. Selamat Hari Malaysia. I love the people. I love the people. Except the Malays, they're all stupid. Yeah, I don't believe in that, so that's a stupid thing to say. Can we move on to other ways? Can we not? Why not? Because I'm not here for a racist thing. If you have to classify Malaysians, don't classify them by race. Mr. Vincent, I don't subscribe to racialization. Okay. But the whole country is racist. No, it's not. 5,000, 10,000, would you say it? No, I would not say it for any amount of money. I will not say it. Then you be a million. I want to thank you on behalf of all Malaysians because you stood up for your fellow Malaysians. Thank you for sticking up for Malaysia. Thank you for standing up for Malaysians. Baik, segmen trend sebentar tadi mengakhiri Nasional 8 edisi 12 September 2014. Baik, seterusnya bersama Syuhaida Arifin bagi mengikuti rangkuman paparan Best 5-10. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Terima kasih kepada Kai dan Zalina. Best 5-10 edisi 9 malam bersama saya Syuhaida Arifin. Dan berikut antara paparan utama hari ini. Akta Hasutan 1948 masih penting dalam menjaga keselamatan, keharmonian serta perpaduan kaum. Justru tempoh dan kajian terperinci diperlukan dalam rangka draft rang Undang-Undang Keharmonian Nasional sekiranya untuk menggantikan akta berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nancy Shukri menegaskan akta hasutan tidak akan dimansuhkan sehingga ada akta gantian. Jelasnya akta tersebut penting dalam mengekalkan keseimbangan masyarakat berbilang bangsa dan hak bersuara tanpa melampaui batasan. Seorang lelaki ditahan kerana memiliki sepucuk pistol dan 44 butir peluru yang disembunyikan di sebuah bengkel di Jalan Besar Air Lintas, Nibong Tebal, Pulau Pinang Selasa lalu. Suspek 27 mulanya ditahan untuk pemeriksaan di hadapan sebuah pasaraya di Nibong Tebal berikutan gelagat yang mencurigakan.
Hasil soal siasat, dia mengaku memiliki sepucuk pistol, 41 peluru 6mm serta 3 peluru 45 auto dan membawa polis ke bengkel kereta. Polis turut menahan bapa saudaranya 53 tahun iaitu penjaga bengkel itu untuk siasatan lanjut. Lembaga Pertanian Persekutuan Fama akan memperkenalkan konsep perniagaan menggunakan kenderaan karavan di pasar-pasar tani di seluruh negara secara berperingkat-peringkat. Penggunaannya lebih efisien, mudah dan tersusun di samping dapat meningkatkan pendapatan usahawan pasar tani. Menurut Pengerusi Fama, Tan Sri Badruddin Amiruddin, konsep ini akan lebih tertumpu kepada usahawan muda dan pinjaman mudah 100% akan diberikan kepada mereka melalui tekun dan agrobank. Usahawan diberi kelonggaran menggunakan karavan terpakai atau baharu dan diubah suai kenderaan dilakukan Fama secara percuma. Sementara itu, Majlis Tindakan Ekonomi Malaysia MTEM menganjurkan agenda lokalisme, kempen yang disasar untuk meraihkan usaha perniagaan dan usahawan di Malaysia. Ia sebagai usaha memperkukuhkan lagi kedudukan usahawan tempatan terutama golongan belia. Berlangsung selama 4 hari bermula 17 September depan pada acara gabungan rakan usahawan aspirasi terhebat Grade 2014. Program tersebut mendapat kerjasama daripada usahawan belia khususnya dalam industri kreatif. Sembilan lagi mayat mangsa tragedi penerbangan Malaysia MH17 warga Australia tiba di negara berkenaan semalam. Kenderaan yang membawa mayat itu dilihat di sepanjang jalan Melbourne ke Mahkamah Coroner Victoria. Sehingga kini, 14 daripada 39 mangsa tragedi MH17 warga Australia sudah dibawa pulang. Bagaimanapun, identiti mereka itu belum disahkan. Satu fenomena ribut solar paling kuat dijangka menghampiri bumi hujung minggu ini. Bagaimanapun, tiada gangguan besar yang akan berlaku. Menurut laporan CNN, matahari mengalami 2 letusan kuat yang dikenali coronal mass ejections dan X-class flare. Ribut solar itu akan menyebabkan perubahan dalam medan magnet bumi yang boleh membawa kepada turun naik grade jana kuasa serta beberapa gangguan kecil dalam radio dan satelit penghantaran. Perkampungan Sukan Sempena Sukan Asia Incheon Korea Selatan secara rasminya dibuka. Sukan terbesar di Asia itu bakal berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober. Perkampungan sukan yang terletak di tengah-tengah bandar Incheon itu bakal menempatkan 15,000 atlet. Ia merangkumi 22 bangunan apartmen baru melibatkan 2,220 unit. Incheon merupakan bandar ketiga di Korea Selatan yang menganjur Sukan Asia selepas Seoul pada 1986 dan Busan 2002. Baiklah, setakat ini sahaja Best 5-10. Teruskan bersama TV1 dan menyusul selepas ini Lanskap bersama Said Munawar dan Suhaimi yang akan membincangkan mengenai isu kebocoran kertas peperiksaan UPSR. Bertemu lagi sejam dari sekarang. Salam satu Malaysia. Bagi memperbaiki pertalian antara manusia dan alam semula jadi. Program ini memberikan piktirafan Rizab Biosfera kepada kawasan-kawasan perlindungan yang terpilih dari seluruh dunia. Tasik Chini adalah Rizab Biosfera pertama di Malaysia yang diiktiraf oleh UNESCO pada 2009. Tasik Air Tawar semula jadi kedua terbesar di Malaysia ini kaya dengan kepelbagaian flora dan fauna serta penempatan masyarakat orang asli. Banjaran Crocker pula tapak Rizab Biosfera kedua di Malaysia. Kawasan tadahan air utama di negeri Sabah ini berlandskapkan bukit bukau, gunung tropika dan hutan tanah rendah mempunyai kepelbagaian biologi dan nilai kebudayaan. Program Manusia dan Biosfera memberi banyak manfaat kepada rakyat Malaysia dalam mengekalkan kelestarian sumber alam semula jadi untuk generasi akan datang.
Terima kasih Said Munawar dan Suhaimi. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sekali lagi bersama saya Syuhaida Arifin menerusi Best 5-10 edisi 10 malam. Dan berikut antara paparan hari ini. Susulan kebocoran 2 kertas peperiksaan UPSR, Pengarah Lembaga Peperiksaan Malaysia LPM, Dr. Naimah Ishak digantung tugas berkuat kuasa serta-merta sehingga selesai siasatan mengenai kebocoran kertas soalan sains dan bahasa Inggeris. Turut dikena tindakan yang sama ialah Timbalan Pengarah Lembaga Peperiksaan Dr. Wan Ilyas Wan Saleh. Menurut Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau tidak lagi boleh berkompromi dengan isu itu. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Selangor hari ini memeterai perjanjian utama bagi memuktamadkan penstrukturan semula industri perkhidmatan bekalan air Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dengan termeterainya perjanjian utama itu, Air Selangor Sendirian Berhad, sebuah entiti baru akan mengambil alih operasi dan penyelenggaraan loji rawatan air. Juga perkhidmatan bekalan air ini yang sebelum ini dilakukan 4 syarikat konsesi. Satelit komunikasi ke-6 Miasat 3B berjaya dilancarkan ke orbit tepat 6.05 minit pagi tadi waktu Malaysia dengan mengambil masa hanya 48 minit. Sekaligus menjadikannya satelit yang paling pantas dilancarkan dari tapak pelancaran utama Agensi Angkasa Eropah ESA di Kourou, French Guiana. Ia akan beroperasi pada 15 Oktober kerana perlu melalui percubaan dalam orbit terlebih dahulu. Apabila beroperasi, ia akan meluaskan perkhidmatan direct to home terus ke rumah di seluruh Malaysia, India, Indonesia dan Australia secara keseluruhannya mencapai 2 bilion penduduk. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang sedang melakukan lawatan rasmi ke Azerbaijan diberi sambutan rasmi negara di dataran Istana Presiden. Lawatan bersejarah itu yang pertama buat beliau sejak kedua-dua negara menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1993. Ketibaan Datuk Seri Najib disambut Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev yang kemudiannya mengiringi Perdana Menteri memeriksa pembarisan kehormatan pasukan keselamatan negara itu. Fenomena ribut matahari yang berlaku semalam dan dijangka berlanjutan hingga Ahad ini tidak memberi kesan kepada manusia. Ketua Unit Penyelidikan Sains Angkasa Agensi Angkasa Negara Angkasa, Muhammad Fairuz Asilam berkata, kesannya lebih kepada gangguan bekalan kuasa. Muhammad Fairuz ketika dihubungi RTM berkata, langkah pencegahan diambil untuk mengatasinya dan fenomena berkenaan sukar diramal bila akan berlaku. 1,783 kes demam denggi dilaporkan di wilayah Guangdong, Selatan China setakat ini. Pusat Kawalan dan Pencegahan Wilayah Guangdong menyatakan 90% daripada kes itu adalah di ibu negeri Guangzhou. Bagaimanapun, tiada kematian dilaporkan. September hingga November adalah musim puncak. Di Guangdong sudah mengambil beberapa langkah bagi mengelak penularan penyakit itu. Persiapan skuad hoki Kesukan Asia ke-17 berbekalkan senjata rahsia ke Icheon. Ketua Jurulatih Hoki sementara Arul Selvaraj yakin strateginya itu mampu membantu skuad negara meraih pingat emas sekaligus menempah tiket secara automatik ke Sukan Olimpik 2016 di Rio de Janeiro, Brazil. Strategi yang dirahsiakan itu merupakan satu perang psikologi buat skuad kebangsaan mencapai sasaran ditetapkan di Sukan Asia. Sementara itu, perkampungan sukan sempena Sukan Asia Icheon secara rasminya dibuka. Ia bakal berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober. Perkampungan sukan yang terletak di tengah-tengah bandar Icheon itu bakal menempatkan 15,000 atlet berangkumi 22 bangunan apartmen baru melibatkan 2,220 unit. Icheon merupakan bandar ketiga Korea Selatan yang menganjurkan Sukan Asia selepas Seoul pada 1986 dan Busan 2002.